Assalamualaikum kepada anda semua. Semoga anda berada dalam keadaan sehat sejahtera selalu bersama dengan orang-orang yang tersayang. Anda bersama dengan saya, Azlin Al-Sambas, dan saya merupakan salah seorang pencinta novel-novel Melayu dan e-books tanah air. Ini adalah review berkaitan dengan sebuah karya daripada seorang penulis yang sangat berbakat dalam dunia penulisan Malaysia yang telah banyak menghasilkan karya versi cetak dan e-books. Semoga penulis sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan ilham yang mencurah-curah untuk terus berkarya dan berkarya. Salah satu daripada hasil kerja keras beliau yang terpilih pada kali ini bertajuk Hanya Satu Malam daripada novelis Farah Farisha. Hanya satu malam. Apakah yang telah terjadi pada hanya satu malam? Kisah ini berkisarkan seorang gadis yang bernama Naura Arissa yang telah diperkosa oleh seorang lelaki yang tidak bertanggungjawab yang bernama Huzi Hadif. Selepas kejadian malang itu, apabila mengetahui dirinya telah hamil, maka Naura nekat pergi mencari Huzi bertemu dengannya untuk menuntut sebuah pertanggungjawaban. Namun dengan penuh angkuh dan egois, mungkin kerana pangkat dan kuasa yang dimiliki Jose menjadikan dia berani menolak tanggungjawab itu. Naura berasa sangat kecewa dan dia tahu tidak ada gunanya untuk dia terus merayu lagi. Lalu Naura mengambil keputusan untuk melangkah pergi. Namun sebelum dia melangkah pergi, dia sempat menghamparkan satu sumpahan di mana selepas dari ini, Jose tidak akan ada keturunan lagi. Bagaikan termakbul sumpahannya Naura kerana selepas daripada itu, Jose berkahwin dengan seorang wanita bernama Melinda selama 4 tahun dan mereka tidak dikurniakan cahaya mata. Dalam masa 4 tahun itu juga telah mengubah Naura Arissa menjadi seorang wanita yang lebih dewasa, berpendidikan, anggun dan mula melangkah ke dunia kerjaya. Naura telah diterima bekerja di dalam sebuah syarikat, namun tanpa disangka-sangka, takdir telah menemukan Naura dan Huzi kembali di dalam satu pejabat. Bermula daripada detik itu, Huzi selalu mengganggu Naura dengan satu tujuan untuk mengambil semula anak-anaknya. Dengan beraninya Huzi bertanya langsung kepada Naura, "Anak aku yang pernah kau kandungkan dulu mana? Aku nak jumpa dia." Dengan tegas Naura menjawab, "Anak tuan dah tak ada. Saya dah gugurkan dulu. Tuan pun tak nak bertanggungjawab. Jadi buat apa saya simpan?" Namun kenyataan Naura sedikit pun tidak menggoyahkan usaha Huzi untuk mencari tahu apakah hakikat yang sebenarnya. Selepas hakikat itu terbongkar, hidup Naura menjadi lebih huru-hara. Naura telah pun menjalinkan ikatan pertunangan dengan seorang lelaki yang sangat baik yang bernama Mikail. Tetapi malangnya Mikail adalah sahabat kepada Huzi dan ini menjadikan Huzi dengan lebih mudah mendekati Naura dengan berbagai-bagai cara yang sangat licik. Puas sudah dinafikan Naura hak Huzi terhadap anak-anaknya, namun akhirnya Naura terpaksa mengikut kemauan Huzi demi rahsia yang tersimpan kemas daripada pengetahuan Mikail selama 4 tahun ini. Kebahagiaan Naura dan Mikail tidak bertahan lama apabila ada badai yang melanda. Demi kebahagiaan Naura, Mikail rela melepaskan Naura kepada Huzi. Dengan ikhlas, Mikail mengatakan, "I lepaskan you kepada Huzi bukan kerana I benci dengan status you, tapi I nak Huzi bertanggungjawab atas apa yang dia dah buat pada you." Lalu terjadilah satu insiden yang memaksa Naura menjadi isteri Huzi. Namun, kehidupan bermadu yang Naura jalani tidak semudah yang dibayangkan. Naura sentiasa mengalah. Sehinggalah pada satu hari, isteri pertama Huzi iaitu Melinda datang bertemu Naura dengan lancang mengatakan, "Kau tahu tak kenapa Huzi nak kahwin dengan kau? Sebab Huzi nak anak. Lepas kau mengandung nanti Huzi akan ceraikan kau." Disebabkan sudah tidak sanggup lagi berdepan dengan dugaan demi dugaan, Naura nekat meninggalkan rumah tangganya dan hidup bersendirian. Berbulan Naura hidup sendiri sehinggalah tiba-tiba hadir seorang jejaka misteri yang sentiasa membantu Naura dalam kesulitan dan mengembirakan Naura dengan caranya yang tersendiri. Hati Naura yang terluka perlahan-lahan terubat dengan kehadiran jejaka misteri itu walaupun Naura tak tahu siapa. Apakah kesudahan kisah di antara Naura dan Huzi, Huzi dan Melinda, Naura dan Mikail juga Naura dengan si jejaka misteri? Semuanya akan terjawab di dalam Hanya Satu Malam daripada novelis Farah Farisha. Itu tadi ringkasan kisah daripada novel Hanya Satu Malam karya daripada novelis Farah Farisha. Tentang penganalisaan watak, ada 4 watak di sini. Yang pertama sekali adalah watak Huzi. Huzi merupakan seorang lelaki yang panas baran, egois, diktator dan banyak lagi sifat-sifat bad boy yang ada pada dia. Tetapi seiring berjalannya waktu, di mana apabila kisah ini menuju pertengahan dan pengakhiran, banyak sifat-sifat positif yang keluar daripada Huzi yang menyebabkan saya tertawan dengan karakter ini. Dan yang kedua adalah Naura. Naura merupakan seorang gadis yang lemah lembut pada dasar.
masanya, tetapi dia berani mengambil keputusan dan dia tidak takut untuk berdepan dengan apa saja dugaan dan rintangan setelah dia mengambil keputusan tersebut. Tetapi salah satu daripada kelemahan Naura di dalam kisah ini adalah dia suka lari daripada masalah. Tetapi kelemahan ini mencantikkan kisah ini. Dan yang ketiga adalah Mikail. Mikail merupakan seorang lelaki yang jujur, ikhlas, penyayang dan banyak lagi sifat-sifat baik yang ada pada Mikail. Tetapi salah satu sifat dia yang membuatkan saya sedikit geram adalah Mikail suka mengalah dan menjadikan saya agak beremosi di situ apabila dia sentiasa mengalah saja dengan keadaan. Dan yang keempat adalah Melinda. Melinda merupakan seorang wanita yang vogue, lantang bersuara, degil, keras, kepala batu dan segarang-garangnya Huzi tidak mampu untuk menundukkan seorang Melinda. Dan keseluruhan kisah menepati cita rasa saya sebagai pembaca dan tahniah kepada puan penulis Farah Farisha atas karya yang bagi saya boleh diberikan 5 bintang ini. Terima kasih banyak-banyak dan saya sentiasa mendoakan agar anda teruskan perjuangan anda sebagai penulis tanah air dan teruslah menyerikan dunia penulisan tanah air kita ini dengan karya yang lebih baik lagi pada masa akan datang. Okay, we love you so much. Assalamualaikum. Terlakar awan di langit, raut wajahmu menghiasi seluruh ruang hatiku. Tidak terlafaz di bibir kasih sayangku, terhanyut di buai fantasi. Setiap indah cinta pasti ada peritnya, di akhirnya sempurna. Di dalam mekarku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku sebelum kau luka. Setiap indah cinta pasti ada peritnya, di akhirnya sempurna.